Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh barisan jawatan kuasa Surau At-Taqwa Taman Segar Perdana Ceras, serta para jemaah dan penonton-penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah dapat kita kembali meneruskan pengajian ilmu kita secara maya, iaitu kuliah takmir kita, yang mana kita masih lagi dalam tempoh PKPD. Kalau di Selangor ni kebanyakan tempatnya masih lagi PKPD. Sama-samalah kita menjaga SOP, menjaga kemaslahatan diri kita daripada penyakit ataupun daripada pandemik yang sedang menular pada hari ini, khususnya di Selangor yang angkanya begitu tinggi. Jadi sama-sama tuan-tuan kita jaga diri kita sebagai suatu tanggungjawab untuk kita memelihara agama kita. Sebab apa tuan-tuan? Tanpa ada kesihatan, maka kita juga tidak mampu untuk menjaga agama kita, untuk kita mendirikan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan, untuk kita menegakkan syiar agama Allah Ta'ala. Hatta nak menuntut ilmu pun kalau sakit, kita tak mampu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam masa yang sama juga kita sama-sama tingkatkan lagi istighfar kita, amalan kita, zikir kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat kembali musibah ini, sebab musibah ini diturun dengan dosa, kerana dosa ataupun maksiat yang berleluasa. Dan musibah ini Allah akan angkat dengan istighfar dan juga taubat daripada orang ramai. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama tingkatkan lagi istighfar, taubat kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perkara tersebut dapat memadam kemurkaan Allah Ta'ala dan diangkat segera musibah yang menimpa kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pengajian tauhid kita menggunakan kitab Jawharatul Tauhid, yang mana kita akan masuk tajuk berkenaan dengan sifat sama Allah Ta'ala. Sifat sama Allah Ta'ala, iaitu sifat yang ke-6, sifat yang ke-6 daripada sifat maknawi. Sifat maknawi, sifat ma'ani ni sebenarnya, maknawiyah dia selepas ni. Jadi insya-Allah kita lihat yang ke-6 ni sifat mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Sifat ke-6 daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang diberitahu kepada kita ialah sifat mendengar, iaitu Allah Ta'ala mendengar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyifatkan dirinya, Allah Ta'ala sendiri telah menyifatkan dirinya bahawa dia maha mendengar dalam lebih daripada satu ayat dalam Al-Quran. Maksudnya ada banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sendiri menerangkan yang mana dia mendengar, dia maha mendengar. Contohnya di sini diambil daripada surah Al-Mujadalah ayat 1. Ayat 1, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sadaqallahul azim. Jadi firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang bersoal jawab denganmu tentang suaminya. Denganmu ni iaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengadukan halnya itu kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Maha mendengar dialog kamu berdua, iaitu Nabi dan juga wanita tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Mujadalah ayat 1. Jadi Allah mulakan dalam surah Mujadalah ini dengan apa nama ni, ayat ini, iaitu Allah menerangkan apa dia, Allah telah mendengar perkataan seorang wanita. Dalam kita lihat dalam tafsir Asbabun Nuzul ayat ini, ayat 1 hingga 4 sebenarnya berkenaan dengan apa nama ni, bab zihar. Bab zihar yang mana wanita ini kalau ikut riwayat adalah Khawlah binti Sa'labah dengan suaminya, yang mana suaminya telah menziharkan suami Khawlah ini, iaitu Aus, telah menziharkan isterinya itu. Yang mana kalau ikut dalam adat jahiliah, zihar ni adalah suatu pengharaman pengharaman isteri. Jadi suami mengharamkan isteri dekat terhadap dirinya. Jadi macam kita kata macam cerai lah, macam talak lah. Jadi ketika mana Khawlah ini telah diziharkan oleh suaminya, setelah diziharkan oleh sebanyak panjang ceritanya, tapi nak fokus di sini ialah dia telah diziharkan oleh suaminya itu. Lalu dia mengadu kepada Nabi. Dia tanya Nabi macam mana keadaan, bagaimana keadaan hubungan dia dengan suami. Kalau ikut zaman jahiliah, dia dah haram dah kepada suaminya itu. Jadi Nabi tak mampu nak jawab. Nabi kata apa dalam tafsir ini disebut, Nabi telah bersabda kepada Khawlah itu, yang mana kata Nabi, demi Allah pada saat ini aku tidak diperintah sebarang perintah untuk menyelesaikan urusanmu itu. Jadi Nabi tak berani nak menjawab persoalan tersebut kerana belum ada lagi wahyu yang diturunkan berkenaan dengan hukum zihar. Kalau ikut zaman jahiliah, memang zihar ni haram terus. Jadi Khawlah ni dia tak nak suami ni mendekati dirinya sampailah dia dapat jawapan daripada Nabi melalui Nabi SAW, jawapan daripada Allah Ta'ala melalui Nabi ni. Jadi setelah berulang kali dia jumpa Nabi, dia mengadu kat Nabi, dia bersoal jawab dengan Nabi tentang hukum, bagaimana keadaan dia dengan suami, sebab dia rasa susah. Anak-anak masih kecil, kalau dia berpisah, anak-anaknya kalau serah kepada suami, dia tak rasa suami dia boleh bertanggungjawab. Kalau dia pula yang bela anaknya, dia rasa anak dia akan kelaparan. Jadi susah hidup berpisah sementara dengan suaminya itu. Jadi dia berulang kali jumpa Nabi. Jadi selanjutnya dia juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala dengan pelbagai doa, supaya Allah Ta'ala ni menurunkan pertolongan, menurunkan wahyu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi Allah Ta'ala pun telah turunkan wahyu tentang permasalahan Khawlah ini pada ayat 1 Mujadalah ini, surah Mujadalah, dan berkenaan dengan hukum zihar, ayat 1 hingga 4. Jadi Allah Ta'ala sebut apa dia? Allah Ta'ala telah mendengar perkataan wanita yang bersoal jawab dengan kamu wahai Muhammad tentang suaminya. Lalu dia mengadu, dia berdoa mengadu kepada Allah Ta'ala akan halnya. Dan Allah Ta'ala kata apa? Allah mendengar akan perbualan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jelas tuan-tuan, daripada ayat ini Allah Ta'ala menyebut apa dia? Allah sendiri menyebut dia Maha mendengar apa saja soal jawab, perbualan antara wanita tersebut dengan Nabi, hatta doa dia, munajatnya, aduan dia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata Allah mendengar. Jadi jelas daripada ayat ini, daripada Al-Quran, Allah menyebut apa dia? Salah satu sifatnya ialah mendengar. Allah Maha mendengar.
Begitu juga baginda Nabi SAW telah menyifatkan Allah dengan sifat mendengar. Tadi daripada Al-Quran, Nabi sendiri pun menyifatkan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Baginda telah bersabda kepada mereka, iaitu kepada para sahabat yang mengangkat suaranya ketika berdoa. Maksudnya mengangkat suara ialah dengan suara yang lantang ketika berdoa. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, ya ayuhan nasurba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban annahu ma'akum annahu sami'un qarib. Jadi kata Nabi SAW, wahai manusia, insafilah diri kamu. Sesungguhnya kamu bukanlah menyeru kepada Tuhan yang tuli, Tuhan yang peka. Kamu bukan menyeru, kamu bukan berdoa kepada Tuhan yang peka. Tidak juga kepada Tuhan yang ghaib. Bukan, Tuhan itu tidak ada, bahkan dia bersama-sama kamu. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha dekat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi tegur di kalangan orang Islam pada ketika itu yang berdoa dengan mengangkat suara, dengan kuat suaranya itu. Nabi kata apa? Nabi larang lah. Nabi kata apa? Kamu bukan berdoa kepada kepada Tuhan yang peka, Tuhan yang tuli, Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang ghaib. Bahkan Allah itu bersama dengan kamu dan dia maha mendengar, lagi maha dekat. Jadi jelas Nabi sendiri menerangkan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, iaitu Allah itu mendengar. Jadi kita kena jaga adab, tuan-tuan, dan ini adab dalam berdoa. Tak perlu kita nak menjerit-jerit, kita bercakap dengan perlahan, hatta dalam hati pun Allah maha mendengar. Kecuali lah imam, tuan-tuan, dia nak mendoakan, dan makmum nak dengar untuk mengaminkan, itu tak apalah, dia tak menjerit pun. Hari ni kita menggunakan mikrofon, jadi suara terkuat bukanlah bermakna kita tidak beradab, tetapi kita nak jemaah dengar doa-doa kita supaya mereka dapat menghayati doa-doa tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jelas daripada dalil Quran dan daripada hadis ini menerangkan apa dia? Menerangkan yang Allah Ta'ala itu bersifat mendengar. Allah ada sifat mendengar. Namun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sifat mendengar Allah Ta'ala ini tidaklah seperti sifat mendengar manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Kerana sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sifat makhluk. Yang ini kita dah bincang sebelum ni. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita kata kita mendengar, Allah maha mendengar, tetapi konsep ataupun hakikat mendengar Allah Ta'ala itu tak sama dengan kita mendengar. Tak sama dengan makhluk mendengar. Sebab sifat Allah Ta'ala totally berbeza. Totally berbeza dengan sifat-sifat makhluk. Kita mendengar melalui apa, tuan-tuan? Kita mendengar melalui telinga. Ada saraf pendengaran dan ada getaran bunyi yang berlaku pada gegendang telinga. Semua ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan gegendang telinga, bukan dengan ada getaran bunyi. Kalau manusia ni, tuan-tuan, kita mendengar bila ada suara. Bila tak ada suara, kita tak mendengar. Tapi Allah Ta'ala maha mendengar. Cakap dalam hati pun Allah Ta'ala dengar. Manusia kalau kita cakap dalam hati, kita kutuk depan-depan, dia tak dengar, tuan-tuan. Walaupun berada di hadapan dia, dekat dengan dia, tapi kita kutuk dalam hati. Jadi kawan tu tak dengar. Jadi berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah maha mendengar, yang jauh ke, yang dekat ke, yang perlahan ke, yang kuat ke, hatta dalam hati ke, semua yang boleh didengar Allah maha mendengar. Justru, tuan-tuan, para ulama menyebut tentang sifat mendengar Allah Ta'ala sebagai suatu sifat azali. Sifat azali maksudnya sifat yang tidak ada permulaan, berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana zat Allah Ta'ala itu azali, tidak ada permulaan, begitu juga dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, termasuklah sifat mendengar ini. Jadi sifat mendengar adalah sifat yang berdiri pada zat. Sifat ma'ani ni dia tak boleh berdiri sendiri. Sifat ma'ani ni dia perlu kepada zat. Jadi dia
bergantung bergantung dengan benda yang didengar. Sifat mendengar Allah Ta'ala bergantung dengan benda yang didengar atau semua yang ada. Lalu dengan sifat itu Allah Ta'ala mendapat kepastian dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak ada keraguan pengetahuan Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, tidak ada keraguan. Allah mengetahui secara pasti. Sebab apa? Allah bersifat sempurna. Apa yang boleh apa yang boleh didengar, Allah Ta'ala Maha mendengar. Apa yang boleh dilihat, zahir ke batin ke, Allah boleh melihat. Apa yang boleh diketahui, zahir ke batin, Allah boleh mengetahuinya itu. Jadi tidak ada halangan bagi Allah Ta'ala, kerana semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi apa yang boleh didengar, Allah Ta'ala Maha mendengar, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Jadi tuan-tuan, itulah sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna bagi pendengaran Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita lihat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ulama mengisbatkan ataupun menetapkan perkara yang dibawa oleh dalil Al-Quran dan hadis. Mereka tidak membincangkan hakikat sebenar sifat mendengar Allah Ta'ala itu, kerana perkara ini memang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi kita lihat di sini tuan-tuan, ulama isbatkan ataupun ulama menetapkan Allah Ta'ala itu ada sifat mendengar berdasarkan dalil. Quran tadi kita dah sebut ayat daripada surah Al-Mujadalah ayat 1, dan kita ambil hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang Allah Ta'ala menegur para sahabat tentang adab berdoa. Iaitu tak perlu nak kita nak menjerit, nak meninggikan suara, sebab kata Nabi, kita bukan meminta, bukan berdoa memohon kepada yang tuli, Tuhan yang tak mendengar, bahkan Allah Maha mendengar. Itu adab kita dengan Allah Ta'ala. Jadi jelas daripada dalil Quran dan hadis ini menunjukkan Allah itu ada sifat mendengar. Inilah ulama mengisbatkan, ulama menetapkan salah satu daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala adalah Allah Tuhan yang maha mendengar. Dia tak sama dengan patung tuan-tuan. Tuhan selain daripada Allah Ta'ala yang orang sembah pokok, orang sembah patung, sembah batu, sembah macam-macam. Adakah benda-benda ni dia mendengar? Kalau batu, patung tu kita sendiri maklum tuan-tuan, secara logik akal pun kita maklum memang dia tidak mendengar. Jadi tuan-tuan, ini kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Allah Maha mendengar, tetapi ulama tidak membincangkan hakikat bagaimana cara Allah dengar itu. Sebab apa? Tak tahu, memang tak tahu. Laisa kamitslihi syai'. Cuma Allah sebut dia boleh mendengar, dan Nabi juga mengesahkan lagi Allah Ta'ala itu Maha mendengar. Jadi sekadar itu cukup. Ulama tidak membincangkan secara hakikat bagaimana sifat mendengar Allah Ta'ala itu. Cukuplah dengan Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dia ada sifat mendengar. Dan kita dapati tuan-tuan, ulama mendefinisikan sifat mendengar dengan perkara-perkara yang tersingkap melalui benda yang boleh didengar. Jadi ulama kata apa? Ulama mendefinisikan sifat mendengar Allah Ta'ala itu dengan perkara yang tersingkap, perkara yang boleh dicapai melalui benda yang boleh didengar. Ini jelas, ini jelas. Akan tetapi mereka menambah, atau semua benda yang ada. Apa benda yang boleh didengar, Allah Ta'ala Maha mendengar, dan ditambah lagi oleh para ulama, atau semua benda yang ada. Sebab apa? Ada benda yang batin, benda-benda yang kalau ikut nisbah kepada kita manusia, kita tak boleh dengar. Sebab kita ni manusia ni dengar benda yang ada getaran. Selagi ada getaran, mungkin bukan telinga lah, alat-alat elektronik yang dicipta hari ni, benda-benda yang telinga manusia tak boleh dengar, alat tu dia boleh dengar. Hatta frekuensi pendengaran manusia dengan haiwan pun tak sama. Ada benda yang manusia dengar, ada benda yang haiwan boleh dengar, manusia tak dengar. Macam Nabi sebut juga dalam hadis, bagaimana binatang-binatang ni mendengar pekikan azab kubur. Bagaimana orang-orang yang diazab dalam kubur tu binatang-binatang dengar, tapi manusia tak dengar. Jadi ada frekuensi-frekuensi yang berbeza. Jadi apa sahaja yang benda boleh didengar, Allah Ta'ala Maha mendengar, dan ditambah lagi semua benda yang ada. Jadi sebab apa? Allah Ta'ala bersifat Maha sempurna, dia menguasai segala-galanya. Benda yang boleh didengar pun Allah Ta'ala dengar, benda yang boleh dicapai dengan pendengaran pun Allah dengar, atau semua benda yang ada, semua benda yang ada yang boleh Allah Ta'ala dengar, Allah boleh mencapai, Allah boleh mendengarnya itu. Artinya benda yang didengar ataupun
tidak. Benda yang boleh didengar ataupun tidak, Allah boleh mendengar. Sebab apa? Kalau disembah kepada manusia, pada makhluk kita ni ada banyak keterbatasan. Pendengaran kita ni ada had-had yang tertentu. Adapun bagi Allah Ta'ala tidak ada had. Tidak ada keterbatasan dalam pendengaran Allah Ta'ala. Maka tersingkaplah, maka tersingkapnya benda yang ada dengan sifat mendengar tidak sama dengan tersingkapnya benda-benda tersebut dengan sifat ilmu ataupun melihat. Jadi apa dia? Tersingkapnya benda yang ada dengan sifat mendengar ini, maksudnya tersingkap di sinilah Allah Ta'ala boleh mencapai, boleh mencapai merangkumi dalam pendengaran Allah Ta'ala itu tidak sama dengan tersingkapnya, ataupun tidak sama dengan perkara yang boleh dicapai dengan benda-benda tersebut dengan sifat ilmu dan melihat. Maksudnya bezalah. Kalau benda yang Allah Ta'ala melihat, Allah melihat. Benda yang Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala dengar. Benda yang Allah Ta'ala mengetahui. Jadi masing-masing itu dia ada taklukan, dia ada apa nama ni, kat sini digunakan istilah tersingkapnya tu. Takluk ni dia menguasai, menguasai untuk melihat, menguasai untuk mendengar, menguasai untuk apa nama ni, mengetahuinya itu. Jadi perkara ini disebut supaya semua sifat ini nampak berbeza. Jadi Allah melihat dan Allah lihat benda yang boleh dilihat. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga mengetahui perkara tersebut, dan Allah Ta'ala juga mendengar perkara tersebut. Jadi masing-masing ni dia ada taklukan dia sendiri. Kita nak membezakan yang mana Allah ada pelbagai sifat-sifat yang sempurna ini. Walaupun mungkin merangkumi benda tu semua, satu benda tu, tapi dia rangkumi daripada sudut benda yang boleh didengar, Allah dengar, benda yang boleh dilihat, Allah lihat, dan benda yang boleh diketahui, Allah Ta'ala mengetahuinya itu, dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikianlah salah satu daripada sifat ma'ani yang keenam, iaitu sifat sama', sifat mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan sambung nanti berkaitan dengan perbahasan sifat ma'ani yang ketujuh, iaitu sifat basar, sifat Allah maha melihat pula. Jadi sebab apa? Mendengar dan melihat ni sering Allah Ta'ala gandingkan. Wallahu sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Biasa Allah Ta'ala akan gandingkan perkataan mendengar dan melihat. Dan kalau ada juga ulama' menyebut mendengar dan melihat itu diutamakan ataupun didahulukan dengan mendengar. Mendengar terlebih dahulu baru melihat. Di situ pun ada banyak hikmah. Ada banyak hikmah dan rahsia-rahsia yang boleh kita cari di sebalik kenapa Allah Ta'ala mendahulukan dahulu apa nama ni, perkataan sama', perkataan mendengar kemudian melihat. Jadi nak mengetahui hikmah ataupun rahsia di sebalik kenapa Allah Ta'ala mendahulukan perkataan mendengar dan melihat, mendengar daripada melihat ini, insyaAllah kita akan kupas nanti pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat yang boleh kita ambil daripada majlis ini, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaannya sebagai Tuhan kita yang maha agung, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekadar tu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.